Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria-ceria bersama Cikgu Syakira. Mari belajar sains tahun 4, tema sains hayat. Okey, hari ini kita akan mendalami unit 3, haiwan. Di sini cikgu bawakan haiwan ikan dan juga hamster untuk mendalami bagaimanakah haiwan ini menjalani proses hidup. Proses hidup yang akan kita pelajari pada hari ini adalah organ pernafasan haiwan. Animals respirations. Sebelum itu, marilah cikgu menerangkan standard kandungan 3.1 organ pernafasan haiwan. Standard pembelajaran murid boleh 3.1.1 mengenal pasti organ pernafasan haiwan. 3.1.2 mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan. 3.1.3 mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan haiwan. 3.1/4 menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan haiwan. Ya, kita lihat seperti manusia, haiwan juga bernafas untuk mendapatkan oksigen. Jadi, cikgu ingin mengemukakan beberapa soalan. Okey, yang pertama, adakah organ pernafasan haiwan sama seperti manusia? Bagaimanakah haiwan yang hidup di dalam air bernafas? Contohnya ikan. Bagaimana ikan ini bernafas? Dan soalan yang ketiga, haiwan mempunyai organ pernafasan yang berbeza-beza. Contohnya hamster dan ikan tidak sama organ pernafasannya. Okey, kita akan mendalaminya pada hari ini. Sebelum itu, cikgu ingin murid-murid melihat peta item pokok. Organ pernafasan haiwan mempunyai 4, iaitu yang pertama peparu, yang kedua insang, yang ketiga kulit lembap dan spirakel. Contoh bagi haiwan peparu iaitu kucing. Ataupun yang cikgu bawa pada hari ini adalah hamster, ya. Okey, yang kedua insang, ya, ikan. Di sini cikgu bawa juga ikan. Dan seterusnya, yang ketiga kulit lembap, iaitu cacing tanah mempunyai kulit lembap. Dan yang terakhir adalah spirakel, contohnya adalah iaitu belalang. Okey, yang pertama kita akan melihat organ pernafasan haiwan melalui peparu. Okey. Organ pernafasan haiwan peparu seperti manusia, haiwan menyeduh oksigen. Okey, menarik nafas, masuk oksigen ke dalam peparu, kemudian menghembuskan karbon dioksida keluar dari peparu. Okey, organ pernafasan haiwan peparu, contohnya kebanyakan haiwan hidup di darat. Okey, sesetengah haiwan akuatik ataupun hidup di dalam air menggunakan peparu, iaitu ikan paus dan juga ikan lumba-lumba. Okey, di sini cuba kita lihat katak bernafas menggunakan peparu ketika berada di darat. Begitu juga anjing. Anjing bernafas menggunakan peparu.
burung yang terbang di udara menggunakan peparu juga, dan juga kucing. Okey, sebelum itu kamu kena tahu katak adalah haiwan yang hidup dua alam, iaitu boleh hidup di dalam air dan juga di darat. Okey, tahukah anak-anak didik, penyu hijau dapat menyimpan udara di dalam peparu dan membolehkannya menyelam selama 5 jam. Okey, di sini cikgu telah lampirkan video untuk anak-anak melihat penyu hijau. Okey, dan juga haiwan yang mempunyai peparu yang paling besar adalah ikan paus biru. Ikan paus adalah haiwan yang terbesar di dalam air. Okey, cuba lihat kepada video ini. Apakah organ pernafasan ikan? Okey, di sini pun cikgu bawakan ikan, ya. Kita lihat. Apa? Organ pernafasan haiwan ikan adalah insang. Pernafasan haiwan insang ialah organ pernafasan bagi haiwan yang hidup di dalam air. Insang menyerap oksigen di dalam air dan membebaskan karbon dioksida ketika bernafas. Okey. Antara haiwan yang mempunyai organ pernafasan ini adalah ikan, ketam dan juga udang. Cuba bagaimanakah ikan ini bernafas, ya? Kita tengok ikan hidup di dalam air. Bagaimana dia bernafas? Mula-mula, ikan akan menyedut air melalui mulut dan oksigen akan masuk, yang berada di dalam air akan masuk ke mulut dan seterusnya akan pergi ke peparu. Dan kemudian, karbon dioksida yang akan keluar ke dalam air. Begitulah proses pernafasan ikan di dalam air. Okey, anak-anak murid cuba perhatikan kedudukan insang. Okey, cuba tengok ketam. Di mana kedudukan insang ketam dan juga udang. Udang insangnya terletak di kepala. Okey. Dan juga ikan pun sama, dia akan berada di bahagian kepala. Okey, sekarang cikgu akan bawa anak-anak didik untuk kita kenali organ pernafasan insang bersama cikgu Kira. Okey, anak-anak boleh merujuk kepada buku teks muka surat 55. Okey, ini aktiviti ini boleh dilakukan bersama rakan-rakan ataupun secara individu. Alatan yang diperlukan adalah glove. Okey. Okey, seterusnya ini adalah forceps. Forceps yang kita akan lihatkan ikan. Cikgu bawakan ikan yang berada. Ikan ini adalah spesimen. Okey, ikan ini adalah ikan bawal. Dan ini adalah ikan kembung. Dan kita akan perhatikan kedudukan insang. Ya, tadi kita lihat insang berada di bahagian kepala dia. Okey. Kamu kena perhatikan di dulang dan bagaimana nak memerhatikannya? Kita perlu menggunakan kanta. Okey. Hari ini cikgu bawakan kanta yang bersaiz besar supaya lebih jelas. Okey. Setelah kamu perhatikan di mana kedudukan insang ikan bawal dan kamu boleh
mengira berapa lapisan insang dengan menggunakan forceps. Okey. Seterusnya ini ikan yang lebih kecil daripada ikan bawal. Kita akan lihatkan insang. Okey, di sini insangnya. Okey, buka menggunakan kanta pembesar. Okey, seterusnya jangan lupa kita perlu melakarkan. Melakarkan insang tadi supaya kita dapat melakukan lakaran yang terbaik. Ini contoh yang lakaran yang telah dilakukan. Okey, kepala dan juga insang. Okey. Jadi cikgu harap anak-anak didik boleh lakukan bersama rakan-rakan ataupun bersama keluarga di rumah. Okey. Di sini cikgu perjelaskan gambar insang ikan. Boleh lihat dengan lebih jelas. Okey, organ pernafasan haiwan yang seterusnya organ iaitu kulit lembap. Okey. Kulit lembap, ada haiwan yang bernafas melalui kulit lembap. Haiwan ini dapat menyerap oksigen daripada udara dan membebaskan karbon dioksida melalui kulitnya yang sangat nipis. Contoh haiwan yang bernafas melalui kulit lembap ialah katak, cacing dan juga siput. Okey, di situ kita lihat cacing, oksigen akan diserap melalui kulit, kemudian karbon dioksida dibebaskan melalui kulit juga. Ada juga lintah ya. Lintah menggunakan kulit lembap. Okey, yang terakhir adalah organ pernafasan haiwan yang menggunakan spirakel. Apa itu spirakel ya? Pernah tak dengar apa itu spirakel? Okey, kita tengok apa itu spirakel. Spirakel ialah organ pernafasan bagi haiwan serangga ataupun haiwan ni yang kecil, serangga seperti belalang, lipas dan rama-rama. Spirakel ialah liang-liang kecil pada tubuh serangga. Okey, liang-liang ni boleh dilalui oleh oksigen dan juga karbon dioksida semasa pernafasan. Okay, tengok di situ contohnya adalah ulat beluncas, belalang dan juga lipas. Di sini tak ada lipas. Okey, tahukah kamu jika belalang direndamkan ke dalam air tetapi belalang tidak mati? Kenapa ya? Sebab kerana spirakel adalah terletak di bahagian abdomen. Abdomen terletak di bahagian perut. Okey, haiwan ada yang hidup di darat dan juga di dalam air. Manusia hanya hidup di darat. Sebab itulah manusia bernafas menggunakan peparu sahaja. Berbeza dengan haiwan. Haiwan bernafas mempunyai organ pernafasan, 4 pernafasan iaitu spirakel, peparu, insang dan juga okey, cuba tengok di sini. Ada haiwan yang mempunyai organ pernafasan lebih daripada 1, iaitu katak, salamander, nuit yang mempunyai 2 organ pernafasan, peparu dan juga kulit. Katak bernafas melalui peparu ketika di darat dan bernafas melalui kulit lembap ketika di dalam air. Tahukah kamu bahawa berudu bernafas menggunakan insang?
Berudu ialah anak kepada katak. Ya, kita lihat kedudukan peparu di dalam katak dan seterusnya kulit lembap bagi katak dan juga nuit dan juga salamander. Okey, rumusan pelajaran hari ini, organ pernafasan haiwan terbahagi kepada satu organ dan juga dua organ. Satu organ adalah peparu, contohnya adalah burung, ular dan juga ikan lumba-lumba. Dan seterusnya kita lihat kepada insang, iaitu ikan pari, ketam, seperti yang cikgu nyatakan tadi. Okey, seterusnya adalah kulit. Melalui kulit iaitu siput, lintah, okey, dan juga kita boleh lihat juga seterusnya spirakel. Melalui spirakel, ulat beluncas, belalang dan juga lipas. Okey, ada dua organ. Organ yang haiwan yang mempunyai dua organ adalah katak dan juga nuit dan juga salamander. Haiwan ini istimewa ya. Dia hidup di darat dan juga di dalam air. Okey, semua untuk pelajaran hari ini kamu boleh merujuk kepada buku teks muka surat 54. Okey, setelah semua mendengar dan meneliti penerangan cikgu, jadi cikgu ingin menguji minda anak-anak murid sekalian tentang organ pernafasan haiwan. Okey, cikgu harap semua dah bersedia. Cikgu ingin memberi satu ganjaran kepada anak-anak murid, ya. Jadi cikgu harap semua bersedia dan boleh menyalin laman ini, iaitu https://.form.gle.ZG-VL-VCJ5CU6. Jadi cikgu harap semua boleh menyalin dan juga boleh klik link tersebut dan menjawab soalan. Sekiranya anak-anak murid dapat menjawab, mendapat markah 90%, anak-anak murid akan diberi satu sijil perhargaan, iaitu sijil pencapaian terbaik. Jadi cuba jawab. InsyaAllah kamu akan mendapat yang terbaik, ya. Okey, hari ini cikgu ingin melakukan aktiviti santai. Jom kita mereka model organ pernafasan. Okey, tadi cikgu telah tunjukkan insang iaitu ikan. Okey, peparu. Okey, ini adalah model peparu. Di sini cikgu letakkan belon dan juga ini straw. Okey, semua boleh melakukannya di rumah dan juga di dalam kelas secara individu. Kemudian, apakah haiwan yang menggunakan peparu? Kamu cuba buatkan satu topeng. Tada! Ini adalah topeng apa? Kucing. Okey, kita boleh ini model pernafasan haiwan menggunakan peparu. Okey, cuba semua lihat, ya. Okey, semasa menarik nafas, kita menyedut oksigen. Jadi belon akan mengembang. Begitu juga haiwan. Apabila dia menyedut nafas, oksigen akan masuk ke dalam
ke dalam peparu, belon akan mengembang dan menghembus nafas karbon dioksida, belon akan mengempis. Okey, ini boleh lakukan dan bermain bersama rakan-rakan di dalam kelas. Okey, seterusnya adalah kamu boleh mencari gambar. Contohnya, buat seperti ini. Okey, ini adalah belalang. Okey, boleh melakonkan dengan rakan-rakan nujum pak belalang. Okey, boleh berlakon dan bermain ini model menggunakan apa? Bermain teka, iaitu menggunakan spiraka. Ya. Okey, seterusnya ini model yang sama, iaitu rama-rama. Rama-rama juga menggunakan organ pernafasan spirakel. Ya, betul. Okey, tahniah ya. Okey. Dan yang kamu boleh membuat model haiwan menggunakan tanah liat. Okey. Okey, ini cikgu bagi contoh. Contohnya, kamu boleh melakukan untuk apa? Kulit lembap, iaitu menghasilkan cacing. Boleh menghasilkan cacing. Cacing paling mudah untuk dihasilkan. Macam mana? Okey, kita buat cacing. Okey, cacing menggunakan kulit lembap. Okey. Cikgu harap semua bergembira dan bersantai dengan tajuk hari ini, iaitu organ pernafasan, dan boleh mencuba lakukan di rumah model-model yang cikgu bagi contoh itu. Okey, sekian. Terima kasih daripada cikgu. Bye. Jumpa lagi.